China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perutusan Keramat Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia, tentang PKP ataupun Lockdown 1.0 telah mengubah landscape atau dunia pendidikan di dunia, sekaligus mengubah pandangan pendidikan di Malaysia. Rentetan Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama yang telah diumumkan oleh mantan Perdana Menteri kita mengundang bagi reaksi khususnya dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi, apakah reaksi dua agensi ini dalam memastikan pelajar mendapat pendidikan yang kondusif? Adakah tindakan mereka masih sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu memastikan pelajar mendapat pendidikan yang berterusan? Kita akan bincangkan isu ini dalam video kali ini. Perbincangan isu utama dari segi falsafah. COVID-19 telah mengubah sistem pengajian dan pemudahcaraan iaitu PDPC kepada sistem pengajian dan pembelajaran di rumah. Ini adalah kerana bagi mengelakkan berlakunya pertembungan ataupun persentuhan secara fizikal yang akan menyebabkan virus COVID-19 ini semakin menyebar di sekolah. Selain daripada itu, PDPR dapat berlangsung dengan baik sekiranya fasiliti yang disediakan di rumah adalah lengkap. Fasiliti-fasiliti ini akan membolehkan pelajar dapat menyertai setiap program yang dianjurkan di sekolah secara atas talian. Seterusnya, bukan sahaja pelajar yang menghadapi pelbagai cabaran ketika proses PDPR, malah guru juga menghadapi pelbagai cabaran. Sebagai contohnya, kesediaan yang kurang baik daripada pelajar, seperti masalah internet, kekurangan peranti dan gadget di rumah dan masalah ponting kelas. Seterusnya, perbincangan isu utama dari segi falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama sekali adalah para pelajar akan menjadi kurang bertanggungjawab dan juga menjadi suka lepas tangan ke atas satu-satu tugasan yang diberikan kepada mereka kerana kurang pergi ke sekolah dan hanya belajar melalui skrin iaitu online. Seterusnya, negara akan kehilangan para pelajar yang berpotensi menjadi seseorang yang hebat pada masa akan datang. Ketiga adalah sifat percaya diri pada pelajar akan semakin berkurang. Ini adalah kerana kurang berinteraksi antara masyarakat luar. Selain daripada itu, ilmu yang diperoleh oleh para pelajar menjadi tidak berkualiti. Ini adalah kerana sifat sebahagian pelajar yang hanya ingin lulus dan tidak kurang juga yang meniru dalam ujian yang dilakukan secara atas dalam talian. Akhir sekali adalah para pelajar tidak akan fokus semasa belajar di kelas dan peratusan untuk gagal dalam pelajaran adalah sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Syafiqah Madlan dalam Bicara Santai. Seperti yang kita ketahui, wabak COVID-19 telah mula melanda negara kita pada awal tahun 2020. Sedikit mengenai wabak COVID-19. COVID-19 merupakan wabak yang boleh berjangkit melalui titisan wap air di udara. Dan COVID-19 juga mempunyai beberapa varian yang mempunyai tahap kronik masing-masing. Disebabkan oleh COVID-19 ini, ianya telah menyebabkan masyarakat di seluruh dunia terpaksa mengubah kehidupan seharian mereka demi menjaga keselamatan dan kesihatan yang berterusan untuk semua pihak. Oleh itu, terdapat banyak bidang yang terjejas. Tidak kurang juga pada bidang pendidikan. Dari pelajar tadika hinggalah kepada pelajar universiti terpaksa menukar cara belajar mereka demi menjaga kesihatan semua pihak seiring dengan era pandemik ini. Namun, apakah faktor atau punca yang menyebabkan COVID-19 ini membawa perubahan kepada dunia pendidikan? Sekaligus, apakah kesan COVID-19 kepada dunia pendidikan itu?
Dengan itu, kami bawakan Guru Kimia Cikgu Aisyah Nazri untuk menjelaskan secara padat berkenaan apakah faktor yang menyebabkan COVID-19 membawa kepada perubahan dalam dunia pendidikan. Okey, terima kasih kepada kita punya pengacara. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Okey, untuk faktor dan punca, saya ada nak bawa 3 faktor dan punca pada hari ini. Untuk faktor pertama, saya keselamatan. Disebabkan COVID pada masa kini, kita punya kerajaan dan KKM telah mengambil keputusan untuk menutup pelbagai faktor. Terutama sekali yang kita mahu kaitkan pada hari ini ialah pendidikan. Okey, dari segi penutupan pendidikan ni kita boleh kaitkan dengan penutupan sekolah. Dari segi penutupan sekolah ini untuk keselamatan para pelajar dan pengajar. Oleh itu, pelbagai SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang haruslah dipatuhi untuk menjaga kita punya keselamatan. Okey, untuk faktor yang seterusnya, faktor kedua iaitu keterusan pendidikan. Okey, untuk keterusan pendidikan, suka saya kaitkan dengan kita punya cara baharu, kaedah baharu yang kita perkenalkan untuk sesi pembelajaran dan pengajaran. Iaitu kita telah menggunakan pelbagai teknologi, pelbagai laman web seperti Webex, Zoom, Google Meet dan banyak lagi. Oleh itu, pembelajaran dan pengajaran telah diteruskan walaupun kita dalam pandemik yang sangat merisaukan pada masa kini. Okey, untuk faktor yang ketiga, saya nak kaitkan dengan kegiatan kurikulum di sekolah. Okey, untuk kegiatan kurikulum, kita masih boleh dianjurkan tetapi banyak yang tertangguh seperti contoh aktiviti sukan tahunan, aktiviti kawat dan pelbagai lagi. Oleh itu, guru seperti saya haruslah menggunakan kreativiti untuk menganjurkan aktiviti kurikulum seperti mengadakan sukan dengan cara minta pelajar untuk buat video seperti kawat kaki dan lain-lain lagi. Okey, saya serahkan kembali kepada kita punya pengacara. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Aisyah. Faktor-faktor yang Cikgu Aisyah terangkan mengingatkan saya kepada kata-kata dari Dr. Seri Mazir Khalid, iaitu dunia pendidikan itu sendiri sebenarnya amat kompleks dan holistik. Pelbagai perkembangan telah berlaku sejak berkuno lamanya. Pelbagai pembaharuan dan inovasi juga sudah kita lihat sejak dahulu hingga kini. Kata-kata ini kita boleh kaitkan dengan faktor-faktor tersebut yang sedikit sebanyak membuatkan dunia pendidikan kita lebih maju dan berkembang dengan cara penggunaan gadget dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna, yang boleh digunakan oleh pelajar yang lebih mudah lah. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Cikgu Aisyah, apakah kesan COVID-19 pada dunia pendidikan? Okey. Terima kasih kepada kita punya pengacara. Okey, antara kesan yang dapat saya lihat daripada pandemik pada hari ini, untuk individu, dari segi individu kita dapat kaitkan dengan pelajar lah, pelajar sendiri. Yang saya dapat lihat, ia memberi kesan kepada kesihatan mental pelajar, iaitu banyak memberi tekanan, seperti contoh tekanan mereka untuk belajar secara maya, mereka untuk belajar di dalam rumah dengan persekitaran yang tak sesuai. Okey, itu dari segi individu lah. Untuk dari segi keluarga, untuk kesan terhadap keluarga, sangatlah merisaukan pada masa kini. Ramai yang terpaksa diberhentikan kerja oleh sebab ekonomi. Oleh itu, jika salah seorang daripada ahli keluarga yang diberhentikan kerja, ia akan menyumbang sikit sebanyak kepada pelajar yang terutama sekali bila pelajar ada di rumah. Okey, itu akan menyebabkan mereka untuk sukar untuk belajar di rumah, terutama sekali untuk pelajar yang kurang kemampuan. Contoh mereka kekurangan teknologi untuk belajar, kekurangan macam wifi. Itu menjadi kekangan lah untuk mereka. Dan secara seterusnya, dia macam berkaitkan dengan kita punya situasi di rumah tu sendiri. Bila kita berada di rumah, banyak gangguan yang akan membuatkan mereka sukar untuk fokus dalam pembelajaran secara maya. Okey, untuk kesan terakhir, kesan terhadap negara.
laporan daripada UNICEF yang bertajuk Inverting a Lost COVID Generation. Laporan ini telah menyatakan bahawa anak muda pada masa kini yang terlibat dengan sekarang seperti COVID memberi kesan dari segi pembelajaran dan kesejahteraan mereka. Oleh itu, ia akan memberi kesan juga kepada negara kerana para pelajar pada hari ini akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Itu amatlah membimbangkan. Okey, saya serahkan kembali pada kita punya pengacara pada malam ini. Terima kasih Cikgu Aisyah atas penerangan faktor dan kesan yang sangat baik sebentar tadi. Saya berharap semua pihak dapat mengambil sedikit input lah berkenaan apa yang Cikgu Aisyah jelaskan sebentar tadi. Seterusnya adalah cara menangani isu ini. Terdapat beberapa pihak yang perlu menjalankan tanggungjawab mereka bagi menangani isu ini. Pertama sekali adalah individu, iaitu pelajar. Para pelajar haruslah membantu diri mereka sendiri dengan mengurus sesi pembelajaran mereka dan juga haruslah berfokus semasa guru mengajar secara atas talian. Ini adalah kerana untuk mengelakkan kerja menjadi bertangguh dan menjadi banyak. Selain daripada itu, pelajar juga haruslah bijak mencari aktiviti yang dapat mengurangkan stres mereka. Pihak seterusnya adalah ibu bapa. Ibu bapa haruslah sentiasa memerhatikan anak-anak mereka di mana mereka menghadiri ke kelas online ataupun tidak. Selain daripada itu, ibu bapa juga haruslah meluangkan sedikit masa untuk mengetahui keadaan mental anak-anak mereka supaya dapat mengelakkan daripada sebarang penyakit mental dan juga lain-lain. Selain daripada itu, ibu bapa yang berkemampuan juga haruslah menyediakan fasiliti yang mencukupi untuk sesi pembelajaran anak-anak mereka secara online. Seterusnya adalah pihak sekolah, di mana kita semua tahu akibat COVID-19 ini, segelintir pelajar sedang mengalami masalah mental. Oleh itu, pihak sekolah haruslah memainkan peranan penting untuk memeriksa tahap kesihatan mental para pelajar dengan memberikan beberapa ujian kesihatan. Dan seterusnya, mereka juga haruslah melakukan langkah yang sewajarnya untuk membantu pelajar-pelajar tersebut. Contohnya, memberikan kaunseling kepada mereka. Pihak seterusnya adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia, seharusnya mencari inisiatif seperti mengurangkan jam pembelajaran di sekolah di mana ini dapat mengurangkan stres para pelajar pada masa yang sama akan membantu mereka untuk menyusun semula aktiviti pembelajaran mereka. Selain itu, terdapat juga pelajar yang kurang berkemampuan untuk membeli alat peranti dan juga kuota internet. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah mengulurkan bantuan kebajikan kepada mereka. Kesimpulan yang kita dapat ambil daripada perbincangan kita dalam video ini adalah para pelajar sendiri perlulah menggemping tenaga mereka dan ibu bapa menjadi penyokong yang kuat untuk tulang belakang anak-anak mereka. Dan tindakan-tindakan yang telah KPM dan KPT jalankan sejajar dengan falsafah kebangsaan masih memiliki kesan baik dan kesan buruk. Jadi, apa kata anda?